Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 6 dari kelas CS910-3B. Kami akan membentangkan tentang konsep al-yakin la yazulu bil syak dalam isu semasa. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu Nur Hakira binti Muhammad Arif, Ahmad Adik Bayi Hakim bin Syukri dan saya Nurhanis Arina binti Muhammad Syaiful. Okey, terlebih dahulu saya akan menjelaskan slide ini. Seperti yang dilihat ada 6 tajuk dalam slide ini dan sedikit penjelasan di bawahnya. Jadi, kami akan menjelaskannya dengan lebih jelas dalam slide seterusnya. Tajuk pertama yang saya akan menerangkan ialah pengertian konsep al-yakin al-yazulu bil syak. Okey, konsep ini sebenarnya tergolong dalam salah satu hukum fiqh yang besar. Maksud al-yakin al-yazulu bil syak ialah bermaksud keyakinan yang tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Ianya bermaksud keraguan yang timbul selepas keraguan tidak boleh diambil kira. Ini adalah kerana sesuatu urusan, isu ataupun perkara yang berkenaan telah berasaskan keyakinan. Okey, yang kedua, konsep al-yakin al-yazulu bil syak merupakan sandaran kebanyakan hukum fiqh. Yang ketiga, konsep ini boleh diaplikasikan dalam pelbagai masalah seperti ibadah, muamalat, qada, hukuman dan lain-lain. Pada slide yang kedua, saya akan menceritakan tentang aplikasi yakin dan syak dalam kehidupan seharian. Aplikasi pertama ialah alatan muzik yang diketuk atau dipukul yang menggunakan kulit binatang adalah suci dari segi syarak walaupun tidak dizamak. Aplikasi kedua ialah pemakaian telekung muslimah yang berwarna-warni adalah sah solatnya, akan tetapi tidak mendapat pahala sunnah kerana tidak mengenakan telekung berwarna putih. Pada slide yang ketiga, saya akan menjelaskan maksud yakin dari segi bahasa. Di sini terdapat 3 maksud bahasa oleh ahli leksikografi. Pertama, oleh Fairuz Abadi, yakin ini bermaksud jauh dari keraguan. Yang kedua, oleh Al-Jirjani, yakin ini bermaksud pengetahuan yang tiada keraguan bersamanya. Yang ketiga, oleh Ibnu Manzur, yakin ini bermaksud pengetahuan yang jauh dari keraguan serta dipastikan sesuatu perkara. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, mereka semua bersepakat menyatakan bahawa yakin ialah rawan bagi ragu-ragu. Pada slide yang ketiga, saya akan menjelaskan maksud yakin dari segi istilah. Berdasarkan ahli leksikografi Al-Jirjani, beliau beriktikad bahawa sesuatu itu dalam keadaan begini. Di samping itu, ia juga beriktikad tidak mungkin selain dari yang diiktikad tadi, serta ia bersesuaian dengan keadaan dan tidak mungkin akan hilang. Jadi, ianya bermaksud terhasilnya kepastian yang menentukan sama ada sesuatu itu berlaku atau tidak berlaku. Saya akan menceritakan maksud yakin dari segi Al-Quran. Terdapat banyak surah-surah yang membawa maksud yakin. Sebagai contoh, yang pertama ialah benar dari surah Al-Nam. Yang kedua ialah mempercayai ataupun benaran dari surah Al-Baqarah, Al-Maidah dan Al-Jatsiyah. Yang ketiga ialah mati. Hal ini kerana mati merupakan sesuatu yang pasti dari surah Al-Hijr dan Al-Mudatsir. Yang keempat ialah nyata. Sesuatu yang nyata pasti mengundang keyakinan dari surah Al-Takasur. Yang terakhir, iaitu kelima, ialah mengetahui atau memahami sesuatu ilmu atau pengetahuan itu adalah sesuatu yang yakin. Hal ini kerana ianya mesti bersandarkan pengetahuan dari surah Al-Nisa. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Adik Bayi Hakim. Saya akan sambung apa yang disampaikan oleh Ina tadi. Saya akan present pasal maksud syak dan dalil-dalil. Maksud syak dari segi bahasa adalah perasaan kurang percaya, was-was, curiga dan tidak yakin. Seterusnya, maksud syak mengikut istilah. Mengikut istilah ni dia ada 2, daripada Al-Jirjani dan daripada Imam Al-Nawawi. Menurut Al-Jirjani, syak adalah teragak-agak antara 2 perkara atau keadaan
yang saling bertentangan tanpa adanya tarjih salah satu dari keduanya ketika syak tersebut. Daripada menurut Imam Al-Nawawi pula, syak adalah teragak-agak antara dua keadaan, sama ada wujud atau tidak suatu perkara, sama ada keduanya berada pada satu tahap atau lebih tahapnya. Maksudnya macam ni lah, ni pen. Maksudnya syak ni macam kita ni kat tengah-tengah, tak lebih lah. Kita balance kat tengah-tengah. Sama ada kita percaya ke tak percaya, macam tu lah maksud syak. So, begitu. Okay, saya akan sambung dengan dalil daripada Al-Quran. So, ini adalah potongan ayat dari surah Al-Hujarat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ajtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni isman. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. So, saya akan huraikan ayat demi ayat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman. Siapa orang beriman? Kita orang beriman. Ajtanibu katsiran minaz zanni, jauhilah kebanyakan dari sangkaan. Jangan buat sangkaan. Kalimah az-zanni itu bermaksud sangkaan yang kuat. Sangkaan, ada sangkaan yang benar, tapi kebanyakannya adalah sangkaan yang salah, yang buruk. Sangkaan yang salah, yang buruk ni adalah bisikan syaitan. Syaitan saja nak mengapi-apikan kita sesama orang Islam. Dia bisik kat kita supaya buat sangkaan yang salah pasal orang ni. So, kita pun gaduh lah. Tapi sangkaan, tak semua sangkaan daripada syaitan. Ada sangkaan daripada malaikat. Sangkaan daripada malaikat ni adalah sangkaan yang baik. Sangkaan yang baik ni kita boleh tengok selalunya pada ulama'. Para ulama' yang dapat mengeluarkan hukum-hukum dalam agama, kerana ijtihad pun merupakan satu sangkaan. So, dari sini terbentuknya hukum fiqh yang kita gunakan dalam kehidupan kita hari ini. Inna ba'daz zanni ismu. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Kebanyakan sangkaan kan buruk, tapi tak semua buruk ada baik. Bagi contoh sangkaan buruk, kita jalan pergi kedai, kita nampak ada dua orang jalan-jalan, kita pun buat sangkaan pasal dia orang. Kita cakap dia orang couple, dia orang dating, tapi kita tak tahu, maybe dia orang tu baru kahwin, sebab sekarang kan trend kahwin muda. So, di situ kita telah buat sangkaan yang salah, sangkaan yang buruk. Maka janganlah kita buat sangkaan buruk, sebab sangkaan buruk ni, sangkaan yang buruk yang tak ada asas akan merosakkan masyarakat, membahayakan masyarakat. Bagi contoh, kita buat sangkaan yang buruk, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, dan benda ni dipanjangkan kepada orang lain. Maka suami isteri tu telah ditomahkan, kita mendapat dosa. Kenapa kita mendapat dosa? Sebab kita buat sangkaan buruk, sangkaan yang salah. Suami isteri tu pula ditomahkan. Ditomahkan ni apa? Ditomahkan ni diprasangka buruk. Orang beranggap buruk pasal dia orang. So, kesianlah kan. So, kalau ada sangkaan buruk, better kita simpan je untuk kita. Tak payah kita keluarkan. Tak payah kita cakap pun sangkaan buruk tu. Okay? Okay, yang terakhir, dah sampai yang terakhir part saya. Yang terakhir adalah dalil daripada hadis. Saya tak akan bacakan dalam bahasa Arab, minta maaf, sebab nanti jadi lain pula bunyi dia, jadi pelik. So, saya akan bacakan terjemahan dia. Dari Ubad ibn Tamim, dari bapa saudaranya, bahawa beliau telah mengadu kepada Rasulullah, seorang laki-laki yang syak bahawa ada sesuatu ketika sembahyang. Maka jawab Rasulullah, jangan beredar sehinggalah ia mendengar bunyi atau tercium baunya. Yang kedua, dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah telah bersabda, apabila seseorang dari kamu merasai sesuatu di dalam perutnya,
maka ia syak sama ada telah terkeluar darinya atau tidak. Maka janganlah kamu berhenti sembahyang sehingga ia mendengar bunyi atau tercium baunya. Okey, baik mengaku cepat. Korang mesti pernah kan jadi benda ni. Semua orang pernah, tak tipu. Saya sendiri pun pernah jadi. Masa tengah solat, tiba-tiba rasa sakit perut. Saya rasa macam ada something keluar. Korang rasa ada something keluar daripada korang? Korang tak, tapi korang macam tak tahu betul ke tak benda tu. Maybe perasaan korang yang ada benda terkeluar. So Rasulullah cakap, selagi tak ada dua benda ni, lagi tak dengar bau, bau mana boleh dengar, lagi tak cium bau, tak ada bau, lagi tak dengar bunyi, lagi tu jangan stop solat, sambung je solat sampai habis. So sekian sahaja saya punya presentation. So saya serahkan kepada kawan saya Hakira. Assalamualaikum, nama saya Nur Hakira binti Muhammad Arif. Saya akan meneruskan pembentangan konsep Al-Yakin La Yazulu Bil Syak dalam isu semasa. Di Perancis, isu penghasilan karikatur Nabi Muhammad SAW. Isu ini berlaku pada baru-baru ini iaitu 31 Oktober 2020 oleh sebuah masyarakat tempatan iaitu Charlie Hebdo, melibatkan penerbitan karikatur menunjukkan rupa Nabi Muhammad SAW yang menimbulkan kekecohan antara umat Islam seluruh dunia dan juga penduduk Perancis. Isu ini boleh menimbulkan keraguan dalam hati umat Islam seperti betul ke begini rupa sebenar Nabi Muhammad, sebab sebelum ni kita selalunya didedahkan oleh Al-Quran ataupun buku-buku sirah Nabi bahawa selalunya Nabi Muhammad SAW digambarkan dalam bentuk adjektif, sifat, iaitu seperti Nabi Muhammad ini seorang yang tampan, seorang yang berbudi pekerti mulia. Tapi tak pernah pula Nabi Muhammad ni digambarkan dalam bentuk ilustrasi. Jadi benda ni boleh menimbulkan keraguan dalam hati kita, sekaligus boleh menimbulkan perpecahan, boleh menimbulkan peperangan dan juga tunjuk perasaan antara umat Islam dan kepada orang Barat. Yang kedua, restoran makanan halal di luar negara. Kita selalunya pergi ke luar negara, kita akan mencari restoran yang boleh kita kunjungi untuk kita makan sebagai umat Islam. Banyak je restoran di luar negara yang hanya halal sekadar nama dan juga yang menghidangkan makanan laut, ayam dan makanan-makanan halal yang lain. Namun kita tidak pasti cara pembuatan makanan tersebut dan juga cara sembelihan adakah mengikut syarak. Oleh itu, untuk mengelakkan daripada benda itu berlaku, kita perlu pergi ke tempat yang lebih kita pasti, iaitu restoran halal yang mempunyai logo halal yang disahkan. Yang ketiga, Al-Quran web atau Al-Quran digital dari internet. Banyak je Al-Quran di internet yang dikeluarkan oleh orang Barat atas tujuan untuk menyesatkan orang Islam. Banyak Al-Quran palsu yang disiarkan dalam internet. Jadi oleh itu, kita seeloknya guna sumber yang kita lebih yakin, iaitu kitab Al-Quran yang fizikal yang kita selalu guna untuk kita baca hari-hari. Yang keempat, skim cepat kaya dan skim pelaburan yang menjadi trend dalam generasi muda kini. Isu ini juga sebenarnya menjadi satu keraguan kerana kita tidak pasti sama ada duit yang kita peroleh daripada pelaburan tersebut halal ataupun tidak, kerana syarikat-syarikat skim cepat kaya yang paling tersohor di dunia, antara yang tersohor di dunia dan juga yang menjadi ikutan oleh generasi muda zaman kini seperti Bitcoin ataupun Forex, dikendalikan oleh orang Barat. Jadi kita sumber duit itu kita tidak tahu adakah halal ataupun tidak. Jadi seeloknya untuk kita memperoleh rezeki, untuk kita menambah rezeki kita, untuk mendapatkan duit, kita perlulah bekerja mendapatkan duit daripada sumber yang diyakini halalnya.
kepentingan dan kesan. Kepentingan yakin, membuat keputusan terbaik dalam sesuatu perkara. Kalau kita berpegang kepada sumber yang kita lebih yakin, kita akan dapat yakin dari berpandukan fiqh dan syariat Islam, kita akan dapat mencapai keputusan yang terbaik, mengelakkan daripada mendapat dosa. Contohnya macam kalau kita dalam exam, patut ke kita meniru? Boleh ke kita meniru? Sedangkan kita tahu yang menipu itu berdosa dan kita perlu membuat sesuatu perkara, dan kalau kita nak capai sesuatu perkara seperti mendapat kejayaan, kita perlu dengan usaha sendiri. Jadi kalau kita berpegang kepada benda yang kita lebih yakin iaitu yang menipu itu berdosa dan sebagainya, kita akan kita tak menirulah exam, jadi kita dapat mengelakkan daripada mendapat dosa. Yang ketiga, menguatkan hati dan meneguhkan pendirian. Seperti banyak je, seperti macam kita punya personality macam ni, tapi disebabkan kita melakukan tilik nasib, kita percaya sangat dengan horoskop. Lepas tu kalau kita mengelakkan daripada mempercayai tilik nasib and so on tu, kita akan jadi the own ourselves. Kita tak akan terefek dengan tilikan nasib and so on. Jadi macam kita jadi diri sendiri. Yang kesan menuruti syak, hati tidak tenang. Jadi kalau kita terlalu ikutkan syak, kita terlalu ikutkan keraguan kita tu, ragu-ragu kita tu, kita akan jadi macam setiap keputusan kita buat tu kita anxious. Seterusnya boleh menimbulkan pemikiran yang negatif. Jadi macam tadi, sambungan daripada anxious tadi, kita akan selalu fikir, betul ke ni yang kita akan buat, keputusan kita capai ni. Jadi kita tak tenang, kita selalu resah, kita akan develop pemikiran yang negatif. Dan yang terakhir, mampu mengundang kepada kesesatan pengetahuan. Seperti contoh macam tadi, tilik nasib, horoskop. Jadi macam ni rupanya horoskop, Aquarius supposed to be orang yang senyap, sedangkan kita ni perlu be friendly dengan semua orang. Contoh, kita kena friendly untuk mendapatkan silaturahim, tapi disebabkan kita percaya yang horoskop ni begini, jadi kita ikut dengan horoskop tersebut. Dan juga ada juga contohlah macam orang Cina, dia selalunya percaya horoskop ini ada hari-hari tertentu, horoskop tertentu yang mempunyai tuah. Jadi kalau kita ikutkan kepercayaan mereka, benda ini boleh mengundang kepada kesesatan pengetahuan kita. Akhir sekali, konklusi. Konsep al-yakin la yazulu bil syak diaplikasikan dalam hampir keseluruhan hukum fiqh. Keyakinan yang terasas tidak boleh dihapuskan oleh keraguan. Segala urusan perlu berasaskan sumber yang diyakini kebenaran tanpa dapat disangkal oleh ketidakpastian. Konsep ini diaplikasikan dalam pelbagai urusan pada zaman moden, seperti dalam ibadah, pentadbiran, perundangan, kesihatan dan perubatan, ekonomi dan sebagainya. Sebagai contoh, di mahkamah, perbicaraan dan penjatuhan hukuman dilakukan berdasarkan konsep ini kerana setiap hukuman perlu dijalankan berdasarkan bukti yang diyakini. Sekian, terima kasih.